What if you run away? What if you left today? What if we said goodbye to safe and sound? And what if you're hard to find? Hai, Assalamualaikum. Cikgu Ruhil kat sini. Okey, nilai nombor. Kali ini kita akan membandingkan, kita akan menyusun dan melengkapkan nombor. Kita tengok. Mari kita lihat jadual berikut menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Ada permainan, dalam jadual ni ada bilangan kanak-kanaknya. Jadi permainan galah panjang 15,367, lompat tikus 13,719, lompat getah 15,202, batu seremban 14,419. Apa permasalahannya? Nyatakan permainan yang paling diminati. Galah panjang atau lompat getah. Galah panjang ataupun lompat getah. Kita sebenarnya disuruh membandingkan dua kategori nombor. Bila banding dua, yang lain tak perlu nak tengok. Jadi, membandingkan dua nombor tadi, kita bandingkan galah panjang dan juga lompat getah. Kita tengok sini. Bila nak banding dua nombor, kita akan jumpa nanti kata kunci lebih daripada dan juga kurang daripada. Okey, nak membanding kita kena tengok nilai tempat paling besar iaitu 10,000. Kita tengok nombor digitnya. Nilai digitnya berapa? Okey, nilai digitnya 1. Maksudnya apa? Sama. Bila sama, tak boleh nak banding. Jadi kita tengok nilai tempat sebelah dia iaitu 1,000. Pun sama. Tak apa, kita tengok next. Ratus. Tak sama kan? Jadi kita boleh bandingkan digit mana yang lebih besar dan digit mana yang lebih kecil. Kat sini kita nampak nilai digit 3 lebih besar daripada 2. Bermaksud 15,367 lebih daripada 15,202. Okey. Dan kita boleh simpulkan juga nilai digit 2 lebih kecil daripada 3. Maka 15,202 kurang daripada 15,367. Jadi penyataan tadi kita nak jawab macam mana? Yang mana paling diminati? Maka permainan yang paling diminati adalah galah panjang. Okey. Tulis nombor lebih kecil. Senang ni. Tengok nombor. Maksudnya kita bandingkan nombor. Dah pandai kan banding nombor tadi? Kalau ada dua nombor, yang A, kita tengok A. Ada dua nombor. Kita tengok pada nilai tempat yang besar. Nak senang, dekat sini 7,000 lagi satu 43,000. Atau nak senang fikir 7 dengan 4. Mana lebih kecil? Mana yang lebih kecil? 7,367 lebih kecil. Dia tak sampai pun 10,000. Dia hanya 1,000 je. Okey, tengok B. Senang tengok. Kita tengok 32 dengan 35,000. Mana yang kecil? Mana? Betul. 32,067 lebih kecil. Jadi yang akhir. Kat sini kita nampak 78,000 tu sama. Jadi kita terus tengok nilai ratus. 124 dengan 302. Mana yang lebih kecil? Mestilah 124. Jadi, nombor 78,124 adalah lebih kecil. Mudah kan nak banding nombor ni? Tengok je. Tengok.
buat keputusan. Okey, bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Guna kata kunci tadi. Dia ada 2 set nombor. Bila ada set nombor, dia mesti selalu ada koma. Okey. Jadi bandingkan 2 nombor ni. 22 dan 33. Maksudnya nombor 22,719 kurang daripada atau lebih daripada. 22 lebih kecil kan? Betul? Ya, nombor 22,000 ni lebih kecil. Jadi 22,719 kurang daripada 33,009. Tengok B. 88,000 dan 84,000. 88,000 ni apa? 88. Mestilah lebih besar daripada 84. Jadi 88,119 lebih daripada 84,710. C yang akhir. Sebab 63 tu sama, kita bandingkan 18 dan 54. Jadi 63,018 kecil daripada 63,054. Bermakna 63,018 kurang daripada 63,054. Kita masuk susun nombor. Menyusun nombor mengikut. Nak susun nombor, dia ada resepi dia. Apa resepi dia? Tertib menaik. Kita kena tengok bila tertib menaik, dia perlu tengok nombor daripada kecil ke besar. Kecil ke besar. Masih cara yang sama. Lihat pada puluh ribu. Bila nombor tu sama, kita tengok pada tempat ribu. Di tempat ribu, kita cari nombor yang paling kecil, yang lebih kecil. Jadi kita dah nampak digit 3 lebih kecil. Jadi nombor itu akan menjadi nombor yang pertama. Kedua, digit 4. Yang ketiga yang mana? 5 sama dua-dua. Tak apa, bila sama kita tengok digit sebelahnya. Kita tengok pada ratus. Ratus sekarang 2 dan 3. Digit mana lebih kecil? Yes, digit 2. Bila digit 2, rangkaian nombor tu menjadi yang ketiga. Dan keempat, 15,367. Bila kita dah susun macam ni, dah tak susah. Tinggal salin nombor tu. Nombor yang pertama tadi, 13,719. Bila susun nombor, kita wajib tuliskan koma. Bukan tambah ya, koma. Okey, nombor kedua, 14,419. Ketiga, jangan lupa koma, 15,202. Koma lagi. Last kali 15,367. Siap susunan nombor kita dalam tertib apa? Menaik. Okay, next. Masih menyusun nombor mengikut tertib menurun. Bila tertib menurun, dia terbalik. Mesti nombor besar dulu, baru nombor yang kecil. Okey. Masih cara yang sama, tengok pada nilai tempat terbesar. Bila sama, pindah tengok pada nilai ribu. Ribu, ada yang tak sama kan? Dia nak apa tadi? Nombor yang besar. Jadi apa yang besar? 5. Digit 5 besar, tapi dia sama. Bila sama, kita tengok pada ratus. Yang 5 yang pertama tu 3. Yang digit bawah tu 2. Jadi yang mana nombor yang pertama? Yang besar. Yes.
Nombor 15,367. Yang kedua 15,202. Okey, kita tentukan nilai yang ketiga. Bila yang ketiga, kita tak boleh tengok pada ratus lagi. Kita kena tengok semula pada ribu sebab dia tak sama digit dia. Jadi, digit yang besar adalah 4. Jadi, 14,419 jadi nombor ketiga. Dan nombor 4, 13,719. Dah nampak macam ni, dah senang. Salin semua. Bermula 15,367, 15,202, 14,419, 13,719. Settle tertib menurun. Okey, kalau diberi nombor begini. Ada 4 nombor. Bila dah nampak, sebenarnya tak perlu lagi kita susun nombor ke bawah macam tu. Kita boleh terus lihat. Kita boleh nampak yang mana kecil, yang mana besar. Okey, katakan memerlukan tertib menaik. Bila nak tertib menaik, ingat perlukan nombor paling kecil. Jadi dekat sini kita nampak nombor 24,000 ni sama. Jadi tak perlu nak tengok dekat 24,000. Kita tengok pada nilai ratus. Tertib menaik nombor yang paling kecil sekali. Yang mana yang paling kecil? Antara 100, 200, 700, 7. Kita nampak kat sini yang paling kecil adalah 100. 141 paling kecil. Jadi yang kedua 205. Okey. Yang ketiga kat sini sama ni 700, ni pun 700. Tapi yang sini 700 11 lagi satu 762. Jadi mestilah 711. Dan akhir sekali nombor yang paling besar adalah 24,762. Dan nampak macam tu, terus salin semula, susunkan. 24,141, 24,205, 24,711, 24,762. Siap tertib menaik. Dan jika diminta tertib menurun, kalau dengan nombor yang sama, kita dah buat tertib menaik. Jadi bila nak buat tertib menurun, hanyalah terbalikkan je susunan tu. Sebab tertib menurun daripada nombor yang paling besar, iaitu 24,762. Kemudian 24,711, jangan lupa koma. 24,205 dan akhir sekali 24,141. Senang kan? Nombor sama tapi dia boleh susun tertib menaik dan boleh juga susun tertib menurun. Okey, kali ni lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Ada 2 soalan A dan B. Dua-dua ni dah disusun secara tertib menaik. Tapi ada pula tempat kosong kat sini. Maksudnya nombor ni tak lengkap. Ada yang tertinggal. Macam mana nak lengkapkan ni? Tak susah. Kita hanya perlu tengok nombor sebelum yang ruang kosong tu dan selepas ruang kosong. Kat sini 691 ni dah sama. Bila dah sama, jangan pening. Terus tulis dulu 691. Jadi nombor ni sebenarnya dia antara 9 hingga 14. Jadi kita kena cari nombor. Bila tertib menaik, kena cari nombor yang lebih besar daripada 9 tapi dia kurang daripada atau kecil daripada 14. Kalau nombor 12, betul tak?
Mestilah betul. Sebab 12 lebih besar daripada 9. Tapi dia lebih kecil daripada 14. Jadi maksudnya dia memenuhi syarat lingkungan nombor ni. Atau 13 pun boleh. Kalau cikgu suruh tulis 15, tak boleh lah. Kat sini awak nampak tak sebenarnya bila nak lengkapkan rangkaian nombor macam ni, jawapan kita bukan hanya satu. Maksudnya jawapan awak dengan kawan-kawan mungkin berbeza. Mungkin sama, mungkin berbeza. Jadi jangan susah hati kalau jenguk kawan tu tak sama. Sebenarnya betul juga. Okey, tengok yang B. Kat sini dah ada 5 sifar-sifar tu sama. Tulis siap-siap. Jangan fikir. Kalau tak sama baru kita fikir. Ni dah sama, terus tulis. Okey, yang membezakan 61 dengan 68. Maksudnya dia dalam lingkungan 61 hingga 68. Dah tahu tadi tertib menaik kena lebih besar daripada 61. Tapi kurang daripada 68. 62. Boleh? Boleh. Sebab dia lebih besar daripada 61 tapi lebih kecil daripada 68. Kalau 63 pun boleh. Dan ada lagi kan? Awak teka sendiri. Okey. Cuba kalau kita tengok nak melengkapkan nilai nombor ni tapi dalam tertib menurun. Tak susah, sama je. Cuma kita kena ingat nombor tu makin kecil. Dia menurun, makin kurang. Jadi bila dekat ruangan kosong ni, sama kita kena tengok nombor sebelumnya. Okey, kita tengok dulu ada tak yang sama? 69. Yes, sama. Tulis 69. Okey. Tapi kat sini 723. Yang satu lagi 530. Ingat, jangan dia makin besar. Dia kena makin kurang, makin kecil. Jadi, boleh tak kalau 69,722? Ya, boleh. Sebab dia kurang 1. Tapi masih besar daripada 69,530. Kalau katakan 69,531, boleh tak? Boleh lah. Sebab dia kurang daripada 69,723 tapi masih besar walaupun 1. Tapi dia masih besar daripada 69,530. Kalau tak nak tulis dua nombor ni, boleh tulis 69,612 atau 69,535. Asalkan nombor tu makin kurang daripada yang sebelum tapi dia masih besar daripada yang terakhir ni. Okey, yang B. Tengok siap-siap. 50 sama, tulis. Tulis siap-siap 50, 5 sifar. Okey, kita tengok 555 hingga 365. Ingat, makin kecil, makin kecil. Jadi 50,554. Yes, boleh. Kita besar satu daripada 365 ni. Jadi 50,366. Okey. Boleh juga kalau nak letak 530. Boleh. Tak jadi masalah sebab dia masih kecil daripada 505, 555 dan masih besar daripada 365 atau 463. Tengok nombor 4 ni pun dah tahu betul. Sebab yang ni 500, dia berkurang menjadi 400, berkurang menjadi 300. Jadi lengkaplah susunan nombor tertib menurun. Ingat lagi, kalau nak lengkapkan nilai macam ni, banyak nombor kita boleh isi. Jawapan berbeza-beza tapi masih betul jika dalam lingkungan sasul lingkungan nombor yang diberi. Okey. Sekian, terima kasih.